Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Sorry, minta maaf dah lama kita tak berjumpa. Jadi hari ini aku nak kongsikan 5 tips untuk menjadi pemancing casting yang pro. Jom. Okay, jadi ramai antara kita, ramai yang menonton video ni, ramai kawan-kawan kita, ramai pemancing-pemancing sekarang ni orang kata terkenal dengan permainan casting, permainan menggunakan umpan tiruan. Tapi aku percaya dalam ramai-ramai antara kita yang tengok video, mesti ada korang letakkan satu orang kata cita-cita bila mana tengok orang lain yang mahir casting. Bestnya tengok dia casting skipping senang, baling masuk, baling sharp, baling tak sangkut, baling tak beles. Jadi apa rahsianya? Baik, sebelum aku pergi kepada poin-poin, aku ada kongsikan 5 poin hari ini, 5 tips ataupun 5 cara lah untuk korang ke arah pro. Okey, sebelum tu aku kenalkan diri, nama aku Muhammad Arif bin Alias. Siapa yang dah kenal, siapa yang belum kenal, selamat datang ucapkan, selamat datang ke channel aku. So, ini channel Arif Fishing yang mana aku akan kongsikan pelbagai tips dan juga aku akan kongsikan journey aku memancing. Trip-trip yang aku pergi, aku akan cuba kongsikan. Selain daripada itu, aku juga seorang coach memancing di Fishing Buddies Academy, FBA. Dan hari ini, setakat ni dah hampir 1 tahun aku berkhidmat di FBA sebagai seorang coach memancing dalam segmen casting terutamanya. Alright, untuk jadi pro, yang pertama sekali, syarat utama korang kena kenal peralatan. Macam mana kita nak memandu kereta juga, kita kena tahu mana tombol gear, kita kena tahu fungsi steering, kita kena tahu mana satu wiper dan sebagainya. Sama juga dalam memancing. Sebelum korang nak memancing, sebelum korang nak ke arah pro, pertama sekali, first and foremost, benda yang asas, kita kena kenal peralatan. Maksudnya apa? Kita kena tahu bezakan mana satu peralatan untuk sesuatu kita punya target game. Seperti contoh, tuan-tuan kalau tengok baitcaster, tuan-tuan kenal itu baitcaster permainan untuk bermain casting. Kalau tuan-tuan tengok fly fishing punya reel dan rod, tuan-tuan faham dan tahu ini adalah fly fishing punya rod. Bila tuan-tuan tengok reel spinning, tuan-tuan tahu ini adalah reel spinning. Tujuan dia untuk ada pelbagai, boleh main bottom, boleh main jigging, boleh main casting juga. Okay, ini asas yang kita kena tahu. Kita kena tahu bezakan antara satu sama lain, antara equipment ni. Apa tujuan dia? Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak faham, macam contoh kita tengok dalam filem lah kan, ataupun dalam drama-drama mana bila hati-hati bukan kaki pancing, dia pegang baitcaster terbalik, pegang spinning ke atas. Jadi ini maksudnya dia tak kenal peralatan. Jadi yang pertama, kita wajib untuk kenal kita punya peralatan. Baik, yang kedua, bila kita dah kenal peralatan, kita kena tahu apa fungsi peralatan-peralatan ni. Seperti contoh, kita antara kriteria untuk kita memahami fungsinya, kita kena tahu apakah elemen-elemen yang terdapat pada peralatan yang kita gunakan. Saya bagi contoh. Okey, seperti contoh dalam reel baitcaster, dia ada beberapa komponen ataupun beberapa elemen yang perlu kita fahami. Antaranya adalah braking system, ada beberapa jenis. Seperti contoh, ada magnetic, ada centrifugal, ada digital control, ada hybrid. Dan seperti contoh lagi, kuasa drag, kemudian ratio. Tuan-tuan kena faham ratio. Okey, dalam video-video sebelum ni, kalau tengok dekat link kat atas, ada aku pernah explain pasal ratio. Okey, apa lagi kriteria yang kita kena tahu dalam pemilihan, orang kata dalam kita nak tahu fungsi-fungsi reel. Antaranya adalah kedalaman spool, size spool. Okey, berapa ramai antara tuan-tuan di sini yang memilih kriteria pemilihan reel, antara salah satu ciri-ciri yang tuan-tuan pilih adalah dia punya dalam spool. Ini antara benda-benda yang kita tahu. Ini antara. Okey, antara. Selain daripada tu, selain daripada reel, apa lagi equipment kita? Kita ada fishing rod, kita ada rod. Dalam rod, elemen yang kita kena tahu, dia punya power, dia punya action, okay? Dia punya lure weight, poundage dan sebagainya.
Okay, dalam video sebelum ni, dalam video aku pernah buat dulu, aku pernah explain pasal rod, tentang nak tahu action dan power dan apakah beza dia. Apa lagi yang tuan-tuan kena tahu? Tali contohnya. Tali braided macam mana rupa? Tali monofilament, masa bila nak pakai? Tali fluorocarbon, masa bila nak pakai? Apakah sifat-sifat tali? Kenapa kita cantumkan antara tali dan shock leader? Apakah fungsi shock leader? Tali braided tu pun ada macam-macam cara, ada macam jenis. Ada yang 12 lembar, ada yang 8 lembar, 8 sulam, ada yang 4 sulam. Okey? Jadi, untuk kita tahu fungsi-fungsi tali ni, kita perlu mendalami untuk kita memahami peralatan yang kita gunakan. So, ini benda yang kedua yang tuan-tuan kena kuasai. Okey, dah settle dua tadi. Yang ketiga adalah menguasai teknik. Apa teknik yang perlu dikuasai? Ada dua teknik di sini yang aku highlight. Ada banyak lagi teknik ataupun banyak lagi kita punya kemahiran yang perlu kita kuasai. Tapi ini dua yang asas untuk permainan casting terutamanya. Yang pertama sekali, kita kena menguasai teknik ikatan. Teknik ikatan ni penting. Ikatan ni ikat yang basic. Antara benda basic yang kita wajib tahu, wajib mahir, ikatan antara shock leader dan juga main line. Ada berapa jenis ikatan? Ada pelbagai kan. Yang biasa orang gunakan FG knot, okay, Albright knot, Relix knot. Okay. Dan cara ikatan ni tuan-tuan boleh tengoklah dekat YouTube. Dia kawan-kawan kita ataupun ramai YouTuber lain dah buat. Jadi ini antara ikatan asas. Selain daripada tu, ada beberapa lagi jenis ikatan. Contohnya ikatan pergi snap, kan? Nak guna knot yang macam mana, uni knot, rapala knot dan sebagainya. Ikatan pada kita punya nak isi main line dekat kita punya spool, apa ikatan yang sepatutnya. So ini antara ikatan asas, ikatan-ikatan basic yang wajib dikuasai oleh pemancing sebelum dia nak jadi mahir, nak jadi pro. Ini benda-benda asas yang perlu dikuasai. Itu ikatan yang pertama. Teknik yang kedua ataupun kita perlu kuasai teknik kedua adalah yang paling juga penting adalah teknik balingan. Teknik balingan penting tuan-tuan. Teknik balingan untuk pemain casting ini yang paling penting. Sebab inilah kunci kejayaan untuk kita berjaya dalam permainan casting. Kerana disebabkan oleh teknik balingan yang kita gunakan ini, ataupun teknik balingan yang kita apply ini, inilah yang menentukan sama ada kita punya gewang ni masuk ke sasaran ataupun strike zone atau tidak. Kerana dalam permainan casting, kalau gewang tidak dapat dihantar masuk ke strike zone, insya-Allah peluang untuk tuan-tuan dapat strike itu adalah sangat rendah. Yang main casting ni berbeza. Kita kena cari ikan. Macam kita memburu. Kita masuk hutan, kita cari binatang, kita tembak. Tembak tak kena, binatang lari. Sama macam permainan casting. Kalau kita cast tak masuk ke dalam strike zone, ikan tak nampak dan ikan tak makan. Ataupun masuk tak tepat, ikan tengok terkejut, ikan lari. Okay? Ini teknik-teknik yang perlu dikuasai. Kalau teknik casting ada berapa asas? Ada 8 teknik asas casting yang perlu dikuasai oleh tuan-tuan, rakan-rakan kita di luar sana yang sedang menonton. Apa teknik asas dia? Overhead cast, backhand cast, side cast, underhand cast, pitching, spiral, keeping, frontal. Ada berapa tu? Tuan-tuan kira, rasanya cukup 8 dah tu. Dia ada 8 teknik asas yang perlu dikuasai. Skipping bukan teknik dewata raya tuan-tuan. Skipping adalah teknik asas dan kita perlukan gunakan teknik skipping ni di tempat-tempat yang tertentu. Jadi ini dua benda. Perkara ketiga yang tuan-tuan perlu mahir sebelum tuan-tuan nak sampai ke level so-called kita boleh panggil pro lah. Perkara yang keempat, okay? Perkara yang keempat yang perlu kita kuasai adalah kita mesti tahu menyusun strategi. Kalau tuan-tuan nak pergi perang, tuan-tuan nak pergi berlumba, kita kena pasang strategi. Kita nak main badminton, kita nak lawan dengan lawan kita. Kita nak main bola sepak, nak lawan dengan lawan kita. Kita ada strategi. Sama juga macam game memancing. Kita dah sediakan peralatan, kita dah faham, kita ada kemahiran ikatan, kita ada kemahiran balingan dan sebagainya. Bila kita turun field, kita datang dengan tak ada strategi, maka susah juga nak dapat strike. Kerana dalam memancing, kita tidak mengharapkan kepada nasib 100%. Apatah lagi bila kita memancing menggunakan permainan lure casting ataupun permainan menggunakan gewang yang sebenarnya adalah 80% daripada kita punya strategi itu. Kita punya adalah kita punya sains, kita punya teknik, kita punya strategi. 15% itu adalah kita punya art, macam mana seni kita bermain. Okay, seni kita mempersembahkan gewang. Okay, macam mana seni kita untuk menukar strategi, insting. So ini 15% dan hanya 5% luck. So ini 80, 15 campur 5 kita tambahkan secara keseluruhan. Inilah dia 100% yang kita panggil sebagai rezeki. Kadang-kadang orang kita silap. Bila turun mancing, kalau ada rezeki adalah. Sebenarnya tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan perasan atau tak perasan, walaupun tuan-tuan kata begitu, kalau ada rezeki adalah, tetapi sebenarnya tuan-tuan menyusun strategi sebelum pergi mancing. Cuma bezanya kita ni, kita sedar tak sedar yang kita menggunakan strategi tersebut. Apa strategi benda-benda yang kita kena tahu? Antara benda yang common adalah cuaca, okey, keaktifan ikan, apa lagi? Pasang surut air, musim. Okey, musim apa musim? Kalau contoh musim toman, musim mama dan sebagainya. Kalau siakap, musim siakap masuk ke muara dan sebagainya. Kan? So ini musim-musim. Jadi benda-benda ni antara benda yang perlu kita dapatkan informasi-informasi tu. Dan cara dia macam mana? Cara dia adalah kita kena bertanya, kita kena belajar, kita kena rajin bergaul dengan orang-orang lama untuk kita mendapatkan this kind of orang kata information ataupun ilmu. Kepada tuan-tuan yang tidak ada pengalaman, kurang pengalaman, boleh tak kita untuk belajar benda ni? Boleh jawapan dia. Jawapan dia adalah belajar dengan orang yang betul. Sebab strategi ni, art ni, seni ni, tak semua orang boleh share kan. Kadang-kadang dia faham, kita faham benda ni bukan senang dia dapat, sebab dia nak dapat dia nak dapat pengalaman tu bertahun-tahun lama dia. Bukannya sekejap. Jadi kalau kita nak minta tu, kenalah kata cara yang baik, kita berkawan dan sebagainya. Jadi untuk kita berjaya dalam suatu trip, kita perlu mempunyai strategi yang mantap. Okay, sama ada kita selain daripada persediaan tadi tu, kita kena tahu juga macam mana keadaan di mana ikan high pressure, low pressure. Waktu high pressure nak pakai gewang macam mana, waktu low pressure nak pakai gewang yang macam mana. Macam mana seni kita bermain gewang, masa bila kita nak pakai gewang kuat, masa bila kita nak pakai gewang slow. Kerana setiap situasi, setiap keadaan kita mancing, keadaannya berbeza-beza. That's why tuan-tuan tanya saya tidak percaya kepada gewang-gewang killer ataupun gewang-gewang yang terutama, sesebuah gewang yang boleh katakan so-called killer. Kerana lain tempat, lain padang, lain belalang, lain tempat, lain ikan, lain cara pemakanan, lain pola pemakanan, lain cara dia menyerang mangsa dia. Jadi, lain-lain tempat, lain-lain dia punya strategi. So, inilah dia kita sebagai pemancing, kita kena sentiasa mengkaji, kita kena sentiasa mencuba, kita kena sentiasa bertanya untuk kita berjaya dalam kita punya trip. Itu poin yang keempat. Untuk poin yang kelima, setelah kita ada segala ilmu tadi tu, kita dah ada kenal peralatan, okay? Kita dah tahu peralatan, kita dah mahir, dah tahu dah fungsi-fungsi peralatan ni. Kita dah mempunyai satu equipment ni yang lengkap, kita dah mempunyai satu equipment yang seimbang, kita dah mempunyai equipment yang betul untuk orang kata, untuk lapangan yang betul. Kita ada equipment yang betul, kita dah faham dah benda ni. Kita pun dah ada ilmu-ilmu tentang strategi, kita dah ada kawan-kawan yang berpengalaman dan sebagainya. Dan yang kelima, untuk kita menjadi seorang pemancing ataupun seorang pemancing casting yang mahir ataupun pro, okay, kita kena rajin berlatih. Kita kena ada latihan yang intensif. Apa latihan yang kita kena buat? Cara dia mudah tuan-tuan. Memancing nak berlatih senang. Cara dia adalah kena turun memancing. Kalau macam teknik balingan, kita boleh praktis depan rumah, kita boleh praktis dalam rumah, kan? Untuk menguji accuracy, untuk menguji kecepatan, kejituan dan sebagainya. Tapi untuk kita nak provekan kita punya pengetahuan ini sama ada dia betul atau tak betul, dia valid atau tak valid, kita kena pergi memancing. Korang tak boleh duduk rumah untuk jadi pro, untuk jadi mahir, tak boleh. Kerana lagi banyak trik memancing akan menjadikan kita semakin lama semakin sharp, akan menjadikan kita semakin lama semakin baik, kita semakin lama semakin faham situasi, kita faham game kita. So ini memancing tuan-tuan. Sama juga macam tuan-tuan pergi main apa pun, main badminton ke, main snooker ke, kita kena rajin berlatih in order for us untuk get sharp, untuk jadi seorang yang mahir, tepat. Mancing pun sama juga. Jadi jangan malas-malas. Daripada tuan-tuan menghabiskan duit, sebelum ini kita banyak habiskan duit kepada membeli gewang, kita banyak habis duit membeli reel, kita banyak habis duit beli rod, pantang nampak benda baru kita beli, tanpa kita tahu ataupun kita pun tak realise yang sebenarnya equipment yang kita beli tu ada dah sebenarnya. Beza dia model dia beza, model dia baru sikit. Dari segi spek semua sama, kan? Semua sama. So ini tidak membantu tuan-tuan. Lebih baik gunakan duit yang kita nak beli reel tadi, kita pergi lebih banyak, pergi trip banyak-banyak. Pelbagaikan trip. Jangan duk main trip land base saja.
pelbagai kan. Pergi boating dekat sungai, pergi boating dekat muara, pergi boating dekat Tasik, Empangan, Lombong. Kita perbanyakkan kita punya trip, banyakkan pengalaman. So ini tuan-tuan 5 tips untuk rakan-rakan kita di luar sana untuk menjadi pro. But tunggu sekejap. Okey, hari ni saya nak share kepada tuan-tuan satu rahsia ataupun satu trik ataupun satu cara untuk tuan-tuan shortcutkan masa dan tuan-tuan boleh dapat kelima-lima ini dan tuan-tuan akan mahir. InsyaAllah kalau tuan-tuan ikut the flow, tuan-tuan boleh mahir dalam tempoh tidak sampai 1 tahun dah boleh mahir. Dan benda-benda ni untuk menjadi sharp, saya sendiri ambil masa sampai 13 tahun sampai tahun ni. Okay, baru saya dapat orang kata sampai orang kata apa yang saya ada lah. Okay. Dan tuan-tuan boleh tak jadi berkemahiran macam ini? Ada orang seperti orang yang mahir dan sebagainya? Jawapannya tidak mustahil. Pemancing baru tidak ada isu untuk menjadi seorang pemancing yang pro. Kerana kalau dia dapatkan ilmu yang betul, dia akan shortcut banyak tahun. Saya boleh jamin shortcut 5-6 tahun. Apa cara dia? Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya beritahu pada awal tadi, saya merupakan coach di FBA, Fishing Buddies Academy. Dan di mana kita sekarang ni sedang buat satu program dipanggil FBA Pro. Dalam FBA Pro ni kita bagi solid. Okay, kita bagi solid kelas, kita ajar memancing secara atas talian, secara online. Okay, tuan-tuan akan diajar daripada permulaan, daripada mengenali peralatan, mengetahui fungsi. Tuan-tuan akan diajar teknik balingan yang betul, macam mana tuan-tuan nak baling yang betul. Dan the best part is kita ada kelas strategi memancing yang mana kita mengajar tuan-tuan secara mentoring. Ini the best part, maksudnya tuan-tuan akan lebih dekat dengan saya, tuan-tuan akan lebih dekat dengan coach-coach lain. Okay, dan tuan-tuan kita boleh berbincang, kita boleh guide tuan-tuan directly. Macam mana cara dia? Kalau tak faham, baik, di bawah saya akan tinggalkan link messenger saya atau link Facebook saya. Siapa yang minat nak join kelas yang saya buat ni, tuan-tuan boleh klik pada link di bawah. Okay, dan sesiapa nak mendaftar, ada link kedua FBA Pro, tuan-tuan boleh daftar dan tuan-tuan boleh tengok apa yang kita tawarkan dalam program-program yang kita ajukan. Jadi tuan-tuan, saya berharap saya untuk episod kali ni, untuk video kali ni, walaupun tak ada video strike, saya harapkan tuan-tuan dapat sedikit manfaat. Dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Saya Muhammad Arif alias Assalamualaikum.